Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita PTPR pada minggu ini dalam tajuk beriman kepada kitab. Dan hari ini kita akan fokus kepada nama kitab yang wajib kita ketahui. Nama kitab yang wajib kita ketahui. Okey. Anak-anak buka buku teks muka surat 74 ya. Okey, dikatakan di sini nama kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Yang diturunkan kepada nabi-nabi, iaitu 4 buah kitab yang mesti kita tahu, iaitu yang pertama kitab Zabur. Yang pertama tu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan akhir sekali kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini sebagaimana yang kita pelajari pada minggu lepas ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Itu pengertian kitab. Jadi kitab-kitab ni diturunkan berbeza dengan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad. Bukannya semua kitab Al-Quran, tetapi kepada Nabi yang lain diturunkan kitab yang lain pula. Manakala anak-anak perlu ketahui bahawa kitab yang satu-satunya yang dipelihara oleh Allah sehingga hari kiamat ialah kitab Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Kalau ditanya ke mana kitab Injil, di mana sekarang kitab Taurat, di mana sekarang kitab Zabur, semuanya telah diselewengkan. Maksud diseleweng ni adalah diubah suai oleh penganut-penganut agama Kristian, Yahudi dan sebagainya. Mereka menyeleweng kitab-kitab Allah ini sehingga tiada lagi kitab yang asli, yang asal, kerana semuanya telah diselewengkan oleh puak mereka. Hanya sahaja kitab Al-Quran masih lagi belum dapat diubah suai. Walaupun ada cubaan-cubaan untuk mengubah suainya, tetapi alhamdulillah Al-Quran ini Allah janjikan sendiri dalam ayat Al-Quran. Allah sebut Al-Quran ini Allah akan jaga sehingga hari kiamat. Mereka tidak dapat selewengkan Al-Quran, kalam Allah yang satu ini. Okay, baik. Kita tengok kat bawah dia, selain kitab terdapat juga suhuf atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah. Selain pada kitab ni ada juga wahyu Allah dalam bentuk suhuf. Yang tadi yang kita kata tadi, Taurat, Zabur, apa semua tadi ialah wahyu Allah dalam bentuk kitab. Ya. Ada juga yang dalam bentuk suhuf, iaitu lembaran. Jadi lembaran ni macam tidak banyak lah, sebagaimana kitab. Lembaran yang mengandungi wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni tidak ada kitab, tidak diturunkan kitab sebagaimana 4 yang kita sebut tadi, tetapi diturunkan suhuf, iaitu lembaran wahyu daripada Allah. Dan Nabi Musa, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa, itu suhuf. Jadi wahyu Allah ni ada dalam bentuk kitab dan ada juga dalam bentuk suhuf. Bentuk kitab
ada 4 buah kitab, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kesemuanya telah diubah suai kecuali Al-Quran sahaja yang masih utuh, masih asli, sebab ianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu saja pengajaran Ustaz pada kali ini. Ustaz minta kamu hafal nama-nama kitab ini beserta dengan nama Nabi yang menerimanya. Nanti sebutkan ataupun hantar mesej, voice message kepada Ustaz nama kitab dan nama Nabi yang menerimanya. 4. Ada 4 ni ya. Okey, seterusnya kamu dikehendaki membuat latihan pada muka surat 73. Muka surat 73. Macam mana nak buat ni? Okey, kita tengok sini. Dia buat ni permainan ni, awak kena cari jalan supaya sampai kepada ni sekolah ni. Itu sebagai permainan saja, tapi yang perlu kamu jawab ialah nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kamu kena bagi jawapan setiap nombor ni. Nombor 1. Okey, nombor 1, hukum beriman kepada kitab Allah. Apa hukum dia? Wajib ke, sunat ke, harus? Jadi jawapan dia ialah ni dia dah bagi. Nombor 1 jawapan dia wajib. Okey, kamu tengok nombor 2, kitab kepada Nabi Musa. Kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Zabur ke, Injil ke, Taurat ke, Al-Quran? Jadi tempat nombor 2 ni kamu kena isi dengan nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian nombor 3, penerima kitab Zabur. Siapa? Nabi mana yang menerima kitab Zabur? Yang telah kita belajar tadi. Nabi mana? Nabi Musa ke? Nabi Isa ke? Siapa? Tulis jawapan kamu di nombor 3. Nombor 4, kitab Nabi Isa. Nama kitab bagi Nabi Isa nama apa? Nama kitab dia. Yang Ustaz suruh hafal tu, nanti tulis. Dan akhir sekali, kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nama kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, nama apa? Kitab. Okey. Jadi kamu cuba siapkan latihan ini dengan bersama dengan hafalan ya, hafalan nama kitab dan juga nama Nabi yang menerima. Sekian saja pengajaran Ustaz kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.